Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat semua ya. Alhamdulillah. InsyaAllah, Ustaz tak nak buang masa. Ustaz terus kepada perkara yang kita ingin bincangkan pada kali ini, iaitu soalan kebat. Jadi soalan kebat ni Ustaz letakkan di dalam soalan kuis yang koma kena tengok betul-betul. Kamu semua kena tengok betul-betul dan perhatikan jawapan-jawapannya untuk diberikan jawapan dalam soalan kuis yang Ustaz bagi nanti. Okey. Baik, soalan kebat yang pertama, insyirah menjadi mandi wajib tanpa menggosok keseluruhan anggota badan seperti celahan jari kaki, tangan dan kuku. Berikan nasihat anda berdasarkan situasi di atas. Dekat soalan kebat ni arahannya di sini. Berikan nasihat. Jadi soalan kebat seperti mana yang kita tahu semua, iaitu dia mengandungi 4 perkara. Ini isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Dan setiap isi, huraian lengkap dan kesimpulan, kita kena datangkan tanda tanya pada diri kita. Kena datangkan tanda tanya pada otak kita supaya kita boleh jawab soalan ni. Okey. Jadi yang pertama, apa akan berlaku? Jadi dia kata insyirah tak menggosok badan. Ya, tak menggosok badan dan celahan-celahan kaki, jari dia tak gosok. Jadi apa akan berlaku? Jadi kita jawab. Kita jawab ialah apa akan berlaku? Kita jawab. Ustaz bagi contoh. Ustaz bagi contoh. Kamu boleh bagi jawapan yang lain. Cuma untuk pemahaman kamu dan untuk kamu jawab soalan kuis Ustaz, Ustaz bagi jawapan Ustaz. Okey. Mandi wajib insyirah dikhawatiri tidak sah. Okay, itu yang pertama. Kamu kena faham dan kena fikirkan. Ini antara jawapan lah. Okey. Dikhawatiri tidak sah. Ustaz ulang. Mandi wajib insyirah dikhawatiri tidak sah. Okey. Itu huraian. Itu isi. Kemudian kita pergi pada huraian. Huraian pula iaitu mengapa, tanda tanya kita. Kalau tak sah tu mengapa? Jadi mengapa kita jawab kerana mungkin ada bahagian yang tidak terkena air. Okey, itu jawapannya. Kemudian kita pergi pada huraian lengkap, tanyakan pada diri kita. Selalunya dalam huraian lengkap ni kita boleh tanya pada diri kita apa akibatnya, apa kesannya, apa contohnya. Tapi pada kali ini untuk jawab soalan Ustaz nanti, apa akibatnya. Jadi apa akibatnya ini? Koma masukkan di dalamnya ialah hal ini akan menyebabkan ibadat tidak diterima kerana masih ada dalam berhadas besar. Dapat tu kan? Okey, Ustaz tak nak ulang lah. Nanti koma tengok balik dan koma fikir balik dan koma ingat dan koma jawab. Begitu. Okey, kesimpulan dia pula. Apa kesimpulannya? Kita tanya pada diri kita. Jadi selalu kesimpulan kita mulakan dengan jawapan kesimpulannya. Kemudian kena ada ayat dorongan. Ayat dorongan ialah, Ustaz bagi contoh di sini, kesimpulannya, kita hendaklah menyempurnakan mandi wajib dengan cara yang paling sempurna. Kerana rukun mandi wajib ialah meratakan air ke seluruh badan. Jadi selesai soalan kebat yang pertama. Kita pergi pada soalan kebat yang kedua. Alhamdulillah. Soalan kebat yang kedua pada kali ini ialah mandi wajib membawa kepada kesempurnaan pelaksanaan sesuatu ibadat. Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan ini. Mana arahan dia? Arahan dia di sini. Huraikan. Jadi kita kena huraikan. Terus kepada 4 kandungan tadi. Yang pertama isi, huraian lengkap, kesimpulan. Tanya pada diri kita, apa kelebihannya? Sebab kita nak sokong ataupun kita nak berikan pendapat kita. Bila kita nak berikan pendapat kita, kita kena datangkan apa hujah kita. Apa hujah kita untuk menyokong benda ni. Okey. Pertama, kita kena bagi satu kelebihan mandi wajib ini. Apa dia? Mandi wajib dapat membersihkan badan daripada kotoran yang boleh membawa penyakit. Dapat? Okey. Itu isi. Kemudian kita pergi pada huraian. Apa sebabnya? Maksudnya bila dah kita bagi kelebihan, apa sebabnya pula? Bila dia segar tu, menyebabkan apa?
Okey. Menyebabkan kesegaran pada badan dapat dikembalikan. Itu huraian. Kemudian kita pergi pada huraian lengkap, apa akibatnya? Ni selalulah Ustaz ikut kesesuaian soalan. Jadi kita gunakan pada kali ini apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya dengan ini segala kita guna ayat macam ni. Dengan ini segala ibadat yang diharamkan ketika berhadas besar boleh dilaksanakan semula dengan khusyuk dan sempurna. Okey, itu untuk huraian lengkap. Tengok kesimpulannya pula. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya kita hendaklah, ayat dorongan tu kan. Kesimpulannya kita hendaklah melaksanakan mandi wajib dengan sempurna supaya dirahmati Allah. Alhamdulillah. Selesai soalan kedua. Kita pergi soalan ketiga. Soalan ketiga, berikan pendapat anda mengenai tindakan sesetengah wanita Islam yang sengaja melambat-lambatkan mandi wajib setelah tamat haid. Arahan dia apa? Berikan pendapat. Okey, kita tengok. Isi huraian lengkap, kesimpulan. Dia tanya, beri pendapat. Jadi pendapat kita apa? Setuju atau tidak? Jadi nak kabur setuju itu, kita nak gunakan ayat tu macam mana? Jadi kita gunakan ayat setuju kita dengan hal ini tidak sepatutnya terjadi. Itu tanda kita setuju. Hal ini tidak sepatutnya terjadi. Mengapa? Huraian lengkap dia, kita tanya pada diri kita, mengapa? Kerana kita wajib menunaikan solat sebaik sahaja tamat haid. Kerana kita wajib menunaikan solat sebaik sahaja tamat haid. Okey. Kemudian huraian lengkap. Apa akibat dia? Okey, akibatnya perbuatan melambat-lambatkan mandi wajib ini akan membawa tindakan meninggalkan solat fardu dengan sengaja dan pelakunya akan mendapat dosa. Allah. Okey, itu huraian lengkap. Kesimpulannya, apa kesimpulannya? Macam biasa, kesimpulannya kita hendaklah peka dengan hal ini kerana dapat mengundang kemurkaan Allah. Selesailah 3 soalan kebat yang Ustaz bagi contoh jawapan yang kamu kena masukkan jawapan ni dalam soalan kuis yang Ustaz bagi. Okey, mudah-mudahan kamu dapat tengok video ni dan kamu dapat jawab, kamu dapat belajar, kamu faham macam mana nak jawab soalan kebat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Jumpa lagi.